Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini kita akan buat sedikit perbincangan berkenaan dengan kertas 2 kertas 2. Okay, kertas 2 kalau awak tengok kat sini, sebelum kita nak pergi ke soalan, kita tengok bentuk-bentuk soalan. Okay, berapa bilangan markah, berapa bilangan soalan dengan pemarkahan dia berapa. Okay, kalau kita tengok kat sini, okey, untuk soalan A, soalan B dengan soalan C. Okey, kita akan tengok yang pertamanya, kertas 2 ni pemarkahan dia lebih tinggi berbanding dengan kertas 1. Okey, tu je yang perlu awak tahu. So, boleh katakan sini lubuk markah lah. Okey, lubuk markah. Sebab beza antara kertas 2 dengan kertas 1 adalah 20 markah. So, kat sini boleh dikatakan lubuk markah. Cuma bahagian A, okey, 7 soalan yang perlu awak kena jawab. Okey, bahagian B awak kena jawab sebanyak 3 soalan. Okey, bahagian C awak hanya jawab 2 soalan. Okey, so jumlah keseluruhan kat sini adalah 12 markah. Okey, 12 markah. Cuma soalan kita baru ni ada sedikit lah untuk bahagian C ni 2 soalan je sebab kita pun ada tajuk sikit je lah. Okey, kalau kita tengok bahagian A, kalau kita tengok, okey, ni soalan peperiksaan baru ni, MPP 1 kertas 2. Okey, tengok bahagian A, 1, 2, 3, 4, okey, 4, 5, 6, 7. Okey, so 7 soalan. So kat sini kita, kalau kita tengok masih lagi sama dengan format peperiksaan kan. Kat sini. Okey, 7 soalan. Pemberat markah dia 50 markah. Okey, tengok bahagian B. Okey, bahagian B kalau kita tengok 1 soalan 8 1. Okey, 2, 3, 4. Okey, 4 soalan. So 4 soalan kat sini kalau kita tengok masih lagi sama. 4 soalan pilih 3. Okey, cuma kat sini lah untuk bahagian C lah. Bahagian C kalau kita tengok, okey, soalan yang ke-12 dengan soalan yang ke-13. So 2 soalan saja dia bagi. So tidak ada pilihan lah kat sini awak kena jawab biasa. Untuk bahagian C. Okey. Dan kemungkinan besar lah cikgu rasa lah untuk peperiksaan tengah tahun nanti cikgu rasa dia akan ikut format ni belaka lah. Okay, ia akan ikut format bahagian A 7 soalan, bahagian B 4 soalan, bahagian C 4 soalan. Okay, so dia akan ikut format ni lah sebab kita akan berhenti sampai tajuk yang keempat fungsi trigger dan silap cikgu. Okay, walau bagaimanapun cikgu akan update balik lah setengah tahun awak sampai ke mana. Okay, so kita akan pergi ke soalan yang pertama. Okay, soalan pertama format dah kita tahu dah secara umumnya. Cuma awak kena ingat kertas 2 adalah lubuk untuk pemarkahan. So cikgu harap benar lah. Okay, seboleh-bolehnya cuba kuasai kertas 2 ni. Okay, kita cuba kuasai kertas 2 ni. Cikgu. Aku masuk approve dia. Ya, okey. So dia masuk balik lah. Okey, yang seterusnya kita tengok. Okey, soalan nombor 1 ni. Mana kilah? Okey, soalan nombor 1 ni kalau kita tengok. Okey, kita perhatikan macam biasalah. Ni cara cikgu lah. Okey, kita baca dulu sepitah lalu, lepas tu baru kita tahu. Okey, ini adalah tajuk apa ni? Okey, iaitu tajuk fungsi. Okey, tajuk fungsi. So, ini adalah tajuk fungsi. Cikgu tahu mana dah tajuk fungsi? Okey, yang pertamanya awak kena baca lah. Okey, awak kena baca lah yang pertamanya. Okey, yang keduanya awak kena apa? Awak kena tengok secara umum lah. Yang pertamanya dia bagi apa? Dia bagi kat sini. Okay. Kita tengok maklumat dia dulu. Dia bagi apa? Dia bagi
X dengan Y. Okay, X dengan Y. Betul tak? Okay. Rajah satu menunjukkan hubungan antara X dengan Y yang ditarikan dengan fungsi fx. Sini adalah gy. Nampak tak? Okay, dia pakai perkataan X, dia pakai perkataan Y. So, X duduk kat mana? Sini lah. Sebab X objek, Y image. Sekarang ni Y objek, Z adalah image. So, kat sini adalah fx sama dengan 5x tolak P. Okay, kat sini kalau awak tengok kat sini. Boleh? Okay, yang kedua awak tengok kat sini pula. Dia bagi apa? Dia bagi GY. So, Y ni adalah objek. So, kat sini adalah G Y sama dengan Q per 2Y tolak 15. Untuk soalan ni awak kena pandai teka dia. Okay, awak pandai teka dia. Okay, sebab bagaimana kita nak teka dia? Kita tengok objek dengan image. Okay, apakah objek? Apakah pemalas ataupun pem boleh ubah untuk objek dan apakah pemalas ataupun pem boleh ubah untuk image dia. So, kita kena tengok dulu. Okay, kita kena tengok dahulu. Okay, itu je caranya. Okay, yang kedua baru kita tengok kepada bentuk soalan. Kita scan dah lalu. Okay, kita scan dulu. Sebab bahagian A, guna-guna pun kena jawab belaka 7 soalan. Okay, yang pertamanya dia kata apa? Cari nilai P dengan Q. So, kita dapat dah. UV dalam bentuk pem boleh ubah betul. So, kalau cari nilai ni biasanya kita guna apa last sekali? Mesti ada bandingkan. Okay, bandingkan apa-apa dengan apa-apa. Okay, bandingkan yang setara lah. Okay, yang kedua dia guna ayat. Dia guna ayat. Okay, dia guna ayat apa? Apakah ayat yang dia guna? Iaitu fungsi yang membetulkan X kepada Z. X kepada Z. X kepada Z. Okay, X kepada Z. Hari tu cikgu kata dah. Yang pertamanya, okay, ini tajuk apa ni? Di bawah tajuk fungsi gubahan. Di bawah tajuk fungsi gubahan. Fungsi lagi, iaitu di bawah tajuk fungsi gubahan. Okay, di bawah tajuk kecil dia adalah fungsi gubahan. Kita tengok fungsi gubahan. Okay, di SKP kita tengok balik sekejap. Sekejap Okay, mana fungsi gubahan? Ni fungsi gubahan. Okay, ni fungsi. Okay, fungsi gubahan. Okay, kalau kita tengok kat sini, dia suruh kita apa? Menentukan fungsi gubahan kat sini. Menentukan fungsi gubahan. Okay, menentukan fungsi gubahan kat sini, iaitu perwakilan fungsi gubahan menggunakan gambar rajah anak panah perlu dibicarakan. Maknanya diuji kita sini. Okay, diuji kita sini. Okay, diuji kita sini. Menentukan fungsi gubahan. Okay. So, tu je lah. So kat sini dia uji fungsi gubahan. Itu cikgu kata dah anak panah misi ke kanan yang pertamanya. Okey, yang keduanya kita baca yang mana dulu? Yang kita baca yang kanan dulu. So kita baca yang kanan dulu adalah GF. Selesai untuk soalan B. Okey, selesai untuk soalan B. Sebab soalan B dalam bentuk ayat. Okey, B dalam bentuk ayat. So ini adalah fungsi gubahan. Iaitu yang kita nak cari adalah GF. Iaitu di bawah tajuk fungsi gubahan. Okey, menggunakan gambar rajah. Okey, yang seterusnya apa? Okey, unsur yang tidak berubah. Unsur yang tidak berubah. Ia guna perkataan unsur yang tidak berubah apabila X dipetakan. Okey, dengar. X dipetakan kepada Z. Apa maksud dia? Apa maksud dia? Maksudnya kat sini yang tidak berubah bermaksud apa sini? Nilai objek sama dengan nilai image. Okey, dia guna perkataan unsur X yang tidak berubah. Tidak berubah bermaksud nilai objek sama dengan image. Kadang-kadang dia guna ayat gini. Dia guna ayat apa? Memetakan pada dirinya sendiri. Biasanya kita buat soalan, sebelum ni kita pernah buat soalan, iaitu memetakan pada dirinya sendiri. Okey. Iaitu apa? Objek sama dengan image.
So sekarang ni kata unsur X yang tidak berubah. Yang tidak berubah maksud nilai objek sama dengan nilai image apabila dipetakan kepada Z. Okay, so ini ayat ni. Okay, biasanya kita guna ayat ni so kita ada dua ayat yang perlu awak kena tahu term dia menyatakan bahawa objek sama dengan image. Okay, objek dia apa? X. Image dia X jugalah. Okay, sebab ni adalah syarat untuk cari untuk C kat sini. Okay, lepas tu baru kita buat. Okay, ni kertas kita. Okay, so kertas kita macam biasalah. Cikgu syurkan tulislah soalan kat sini. Soalan. Okay, nombor 1. Okay, nombor 1 soalan kat sini. Okay, lepas tu buat keluar dulu maklumat dia. Okay, apa maklumat dia bagi kat sini? Mak kertas soalan ni mana? Sekejap gua ambil kertas soalan tak? Okay, so maklumat apa yang kita nak buat kat sini Biasanya orang tanya, cikgu kalau maklumat ni kita tulis guna dapat markah ke tak? Okay, so jawapan cikgu adalah tidak. Okay, jawapannya adalah tidak. Okay, cuma dia sangat membantu dalam membuat penulisan kita nanti. Okay, dia sangat membantu dalam kita nak selesai nanti. Okay, so maklumat yang pertama yang kita nak guna adalah apa? Gambar rajah. Okay, gambar rajah. Gambar rajah, tak apalah. Okay, dah pandai cerita lain. Okay, ni kita nak skor markah je dulu. Okay. Okay, kita buat gambar rajah gini je. Okay, gambar rajah gini. Okay, so kat sini X, sini adalah Y, sini adalah Z. Yang pertamanya dia bagi apa? Dia bagi fx. So fx lah kat sini. 5x tolak P. Okay, kalau dia membantu awak menyelesaikan tu, buat je lah. Buat je. Okay, yang keduanya adalah apa? Yang keduanya adalah GY. So, GY. Okay, sama dengan Q per dengan 2Y tolak 15. Okay. So, kalau gambar rajah tu sangat penting bagi awak, tulis je sebab dia sangat membantu. Okay, baru kita nak jawab A. So, bagaimana nak jawab A? Okay, kalau kita dah scan dah tadi soalan ni, bandingkan. Okay, so kita dah tahu. Bagaimana kita tahu bandingkan? Sebab dia suruh cari ni nilai diberi pemboleh ubah. So cikgu syurkan buat sebelah kiri sebelah kanan saya. Senang nak bandingkan nanti. Okay, so kita baca yang sebelah kiri. Okay, yang sebelah kiri kita boleh baca dia F, objek dia 7, image dia 15. Okay, so masuklah. Gantikan 7 ni ke dalam X kat sini. So 7. Okay, gantikan X kat sini adalah 7. So 7 kat sini tolak dengan P sama dengan 15. Okay, nampak? Okay, so apakah nilai P? Okay, nilai P adalah 35 tolak dengan 15. Maka P adalah 20. Okay, nampak? Okay, so kat sini nampak cikgu bandingkan hak ni dengan ni. Bandingkan ni dengan yang ini. Okay. 5x tolak dengan P. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua. Yang lain macam. Okay, P. Okay, kalau soalan macam ni boleh buat sebelah-sebelah lah. Senang kita nak tengok pergerakan dia. Iaitu apa? Iaitu Q15. Sama dengan 2. Okey, yang mana? Okey, Q dia apa? Iaitu QY sama dengan Q2Y tolak 15. Okey, yang ni cikgu nak buat lebih advance sikit lah. Okey, gantikan Y dengan 15. Nampak tak?
Okay, so kat sini awak dapat Q 15 kali dengan 2 dapat 30. Gitu je. Okay, tolak 15 sama dengan 2. Okay, maka Q sama dengan 2 darab 15. Okay, maka Q adalah 30. Okay, maka Q adalah 30. So, memadai je buat makan ni. Okay, tinggal je macam ni. So, ini adalah nilai P dengan Q. Okay. Kalau rasa dah tu, boleh awak senaraikan balik. P sama dengan 20. Okey, Q sama dengan 30. Pun buat gini pun boleh. Okey. Janji markah tu. Pemakahan tu kita ada kat sini. Kita ada nak selesaikan untuk bagi soalan ni. Okey, tu je harapan cikgu. Okey, yang seterusnya untuk adalah soalan B. Okey, soalan B kat sini kalau awak tengok, okey, you guna ayat iaitu fungsi X memetakan kepada Z. Okay, so untuk soalan yang kedua ni cikgu guna pen berwarna hitam. Okay, untuk soalan nombor 2 ni, okay, daripada gambar Raja Hassan ni kita boleh contoh je. Okay, kita boleh contoh. Sebab kertas soalan ni tidak dipungut ni yang dipungut. Okay, so buat contoh je gini. Okey, so cikgu kata baca hok mana dulu? Baca hok kanan. Yang pertamanya syarat dia anak panahnya mesti ke kanan. Yang keduanya baca hok belah kanan dulu, baru hok kiri. So kat sini GFX. Okey, GFX. Okey. So apa nilai FX yang kita dapat ni? Okey, nilai FX yang kita dapat ni yang pertamanya adalah 5X tolak dengan 20. Nilai. Okey, nilai pembeli ubah dia ataupun fungsi dia. Okey, fungsi G. Apakah fungsi yang G yang kita dapat? Iaitu Q apa? 30 So 30 per dengan 2Y tolak 15. Okey, ni maklumat ni yang kita nak guna. Sekarang ni kita nak cari apa? Fungsi gubahan. So fungsi gubahan apa yang kita nak cari? GFX. So GFX kita berapa? Mana jadi Q dah sekejap ya. Okay, so ini adalah G. Okay, so GFX bermaksud GFX nilai dia adalah 5X tolak 20. Okay, so soalan ni kena hati-hati. Kenapa kena hati-hati? Sebab diberi dalam bentuk pecahan. So kena hati-hati kat sini. Okay, so kat sini adalah 30 per 2 5X tolak 20. Okay, tolak dengan 15. Okay, kat sini kena berhati-hati. Sebab kat sini ramai yang silap ni. Okay, so kat sini dapat apa? 10X, sini 40, sini 15. Okay, ada tu dia tinggal macam ni je. Okay, ni bukan jawapan akhir. So jawapan akhir dia berapa? 30 10X 55. Okay, so boleh sampai kat sini. Okay, adakah ni jawapan akhir? Okay. Boleh tu. Boleh. Okay, adakah ini jawapan akhir? Bukan. Sebab apa? Untuk fungsi ini kita boleh apa? Dalam bentuk termudah. So, sini adalah 6. Okay, kita faktorkan 5 dengan 5 ni. Okay, so sini adalah 2X, sini adalah 11. Okay, so potong kat sini. Maka GFX kita bersamaan dengan 6 per 2X tolak dengan 11. Ramai yang tinggal, ramai ada yang tinggal macam ni. Cikgu dah bagi markah. Sebab cikgu kata dah hari tu penegasan. Okay, penegasan kat sini. Okay, mana penegasan itu? Okay, fungsi tidak tarikh itu mesti tulis ni. Okay, mesti tulis. Okay, mesti tulis kalau awak tengok. Awak tengok kat sini, X tidak sama dengan 1. Awak tengok sini Ni mesti tulis ni.
Okey, dia mesti ada syarat dia bila melibatkan pecahan. Ada yang tulis macam ni, cikgu tak terima. Okey, sebab cikgu nak buat sedikit penegasan kat sini bahawa hak ni kena ada. So, berapa nilai X kat sini? X adalah tidak sama daripada sebelah per 2. Okey, penegasan dia kat sini. Kena ada lah. Kena, orang, kalau orang dalam istilah biasanya kita faham istilah dia both. Both. Mesti ada kedua-duanya buat dapat markah. Okey, mesti kedua-duanya mesti dapat markah, iaitu warna hitam dengan warna biru. Baru dapat markah kat lain ni. Okey. So cikgu dah tunjuk dah sesa ni. So kita tengok kat mana silap kita. Okey, di mana silap kita. Sebenarnya kat sini boleh skip ni, cuma cikgu nak tunjuk sebab melibatkan pecahan. Okey, ramai yang keliru kat sini. Okey, yang seterusnya C. Okey, yang seterusnya C. Kalau tengok C kat sini, dia beri dalam bentuk ayat. Masih lagi guna unsur kat sini kalau tengok. Sebab soalan ni memelihara kat sini lagi. Okey, objek sama dengan image. So, bagaimana kita nak tulis dia? Masalahnya nak tulis dia. Macam-macam tulis. Okey, tapi salah kok. Okey, tapi tidak apa, tidak ada masalah. So, lain kali kena berhati-hati. Okey, so C kat sini, kalau kita tengok cara penulisan dia kat sini, okey, kita baca dia sebagai apa? G, F, X sama dengan X. Sebab objek sama dengan image. Betul? Okey, so G, F, X berapa nilai kita dapat ni? Iaitu 6 per dengan 2X tolak sebelah. Sama dengan X. Okey. Kat sini. Okey, so kita dah nampak X akan dapat X kuasa 2. So, X itu akan dapat 2 nilai. Kita cek balik, betul ke X dapat 2 nilai? Okey, unsur yang tidak berubah apabila X dibetulkan. Okey, nanti kita akan tengok. Adakah dapat 2 nilai nanti X kat sini? Okey. Sepatutnya dia dapat 2 nilai sini. Sepatutnya unsur-unsur ni. Unsur-unsur. Mesti ada unsur-unsur kat sini. Okey, yang seterusnya kita akan dapat 6 sama dengan X 2X tolak sebelah. Okey, selesaikan. So kat sini aku dapat 2X kuasa 2 tolak sebelah X. 6 ni pindah ke sebelah kanan, akan dapat apa? Tolak 6. Okey, so kaedah matematik lah kat sini. Kita guna kaedah apa? Kaedah perfaktoran. X dapat apa? X dapat 6. Satu lagi, X dapat negatif 1 per 2. Okey, masuk je 6. Masuk je 6. Okey, masuk je dalam kalkulator, awak akan dapat 6 dengan negatif 1 per 2. Masuk je dalam kalkulator, awak dapat nilai tu. Okey. So, jangan tinggal macam ni. Mesti ada kaedah. Kaedah kat sini, kaedah asas matematik adalah kaedah perfaktoran. Okey, 2 bahagi pindah jadi? Okey, darab. Okey, tu je. Biasanya awak buat kaedah perfaktoran gini. Salah Yang ini bukan kaedah perfaktoran. Sebab kaedah perfaktoran, dia mesti sama dengan kosong. Dia mesti sama dengan kosong. Okey, ini adalah untuk soalan C pada malam ini. Ada soalan nak tanya cikgu? Okey, untuk soalan nombor 2. Okey, nombor 2 ni. Okey. Cikgu nak kata pun tak pandai juga. Cuma sedikit kecewaan lah. Okey, untuk soalan nombor 2 ni. Okey, soalan nombor 2 sangat bagus sangat bagus soalan ni ditanya. Cuma yang tidak bagusnya kita nak jawab tu yang tidak bagusnya. Okey, yang pertamanya dia bagi apa? Paksi simetri. Okey, paksi simetri. Yang keduanya adalah nilai maksimum. Maksimum, ia guna perkataan maksimum. Apa maksud maksimum? Apa maksud maksimum? Okey, nilai maksimum bermaksud sebab nanti suruh sketchkan graf ni. Ni untuk bahagian B. Nilai maksimum bermaksud apa?
Ni lah. Masam. Dia bagi dah kita. Masam. Okey, dia bagi dah hint kepada kita bentuk dia adalah bentuk masam. Kenapa ramai yang tidak boleh sketch dengan baik untuk B? Okey, lakarkan graf bagi fungsi domain. Sebab ni kita akan guna. Kata kunci dia kat sini adalah apa? Ni, maksimum. So, maksimum kita dah tahu graf dia adalah graf masam. So, kita dah tahu dia graf masam. Apa yang perlu kita kena buat? Maknanya, soalan untuk B tu kita dah selesai dah separuh. Okey, daripada bentuk graf tu. Okey. Kalau tengok pemakahan ni buat apa? Pemakahan dia 5. Okey, pemakahan dia 5. Okey. Kalau kita tengok, cari nilai P dengan Q. Okey, dia bagi pembeli ubah, dia bagi nilai. So, kat sini mesti ada bandingkan. Okey, bandingkan. Okey, bandingkan kat sini. Okey, mesti ada bandingkan kat sini. Okey. Siapa boleh selesai soalan ni? Ada nak share ke untuk soalan nombor 2? Ada Okey, tak ada. Okey, cikgu nak tengok kepada cara bentuk pensel lah. Okey, ni katakan soalan nombor 1. Okey, ni untuk page yang kedua lah. Okey, jangan jawab kat sini. Tinggal je. Tidak ada masalah. Pergi ke soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan nombor 2. Pergi ke situ dulu. Janganlah buat tindak sini-sini nanti pening. Maknanya kosong ni tinggal je dulu. Takut manalah ada sedikit pembetulan, ada penambahan dan sebagainya. Okey, so macam biasalah. Perkara yang pertama kita buat keluar dulu apa yang perlu penting kat sini. Apakah yang penting kat sini? Okey, yang penting kat sini yang pertamanya adalah fx. Okey, fx. Sama dengan apa? 1 tolak px tambah qx kuasa 2. Okey, dia ada dua kaedah. Cikgu tunjuk kaedah yang senang dulu lah. Okey, yang keduanya dia bagi paksi simetri lah. Okey, paksi simetri dia bagi. Ikut di sini ya. Okey, paksi simetri. Okey, dia bagi nilai x sama dengan apa? Negatif 3/2. Yang keduanya dia bagi apa? Nilai maksimum. Tengok nilai maksimum. Okey, bersamaan dengan apa? Sebelah per 2. Okey, nilai maksimum. Betul tak nilai maksimum kan? Okey, hari tu cikgu kata dah dapat soalan ni, apakah yang perlu kena buat? PKD. PKD. Bila sebut PKD, dia ada dua formula dia. Okey, cikgu tunjuk formula yang senang tu. Kaedah pertama cikgu tunjuk kaedah pertama. Okey, kaedah pertama untuk soalan macam ni, pertama guna PKD awak hafal. Okey. PKD yang hari tu cikgu suruh hafal iaitu fx sama dengan a x tambah dengan b per 2a kuasa 2. Okey. Tambah c tolak b kuasa 2 bahagi 4a. Guna apa yang awak hafal. Tu je. Okey, guna apa yang awak hafal. Okey. Ni yang cikgu suruh awak hafal hari tu. Okay, kalau awak hafal lah, maknanya kalau awak hafal, terus awak boleh selesaikan. So, nilai A berapa nilai A kat sini? Okay, nilai A adalah Q. So, kat sini adalah Q. Okay, nilai B berapa nilai B? Negatif P. So, kat sini adalah negatif P. Okay.
Akilah dah boleh masuk ke belum? Okey, yang seterusnya nilai A kat sini apa? Nilai A, Q. So nilai B adalah negatif Q, negatif P. Okey, nilai A kat sini adalah 2Q. Masuk je. Nampak tak Sini A apa? A adalah Q. B adalah negatif P. C adalah 1. Ni hak paling senang lah cikgu ajar ni. Okey, C berapa C? C 1. B berapa B? P kuasa 2. B kuasa 2 lah. P kuasa 2 lah. Okey, 4A iaitu 4Q. Okey. So kat sini dia nak apa yang pertama? Dia bagi paksi simetri. So paksi simetri ni dalam kurungan ni. Okey. Kalau kita tengok X tolak P per 2Q sama dengan kosong. So X kat sini adalah P per dengan 2Q. Okay, P dengan 2Q ini bermaksud apa? Paksi simetri. Maksud dia adalah paksi simetri. Okay, maksudnya adalah paksi simetri kat sini. Okey, bila kat sini paksi simetri, so paksi simetri sama dengan apa sini? 3 per negatif 3 per 2. Masuk je lah. Iaitu P per 2Q sama dengan negatif 3 per 2. Gitu je. Okey, kalau rasa pening sangat tinggal dulu kat sini. Okey, sebabkan kaedah bandingkan kita buat sebelah-sebelah lah. Senang kita nak tengok pergerakan dia nanti. Okey, so yang satu lagi buat sebelah ni. Okey, yang satu lagi adalah nilai maksimum. So yang mana nilai maksimum? Okey, nilai maksimum lah sebab ia kabar nilai maksimum. So nilai maksimum kat sini yang duduk luar kurungan ni iaitu 1 tolak P kuasa 2 per dengan 4Q ni sama dengan 11 per 2. Yang luar ni adalah nilai maksimum. Okey. Boleh kat sini? Okey, yang seterusnya selesai 1 per 1. Okey, nampak dah ada dua benda kat sini. Okey, kita boleh tulis dia sebagai 1 tolak. Ya. Ya. Siapa yang nak tanya tu? Okey, so dapat P kuasa 2 per dengan 4Q. Boleh? Ya, Akilah. Benda. Sekejap, nak cek. Cek saya cikgu. Ya, berapa Akilah? B sama dengan negatif P ke? Benda? B sama dengan negatif P ke? B sama dengan negatif P. Salah kan? Siapa yang bertanya tu? Cikgu dah boleh nak detect Ya. Kilah tanya, saya tolong baca ke ya? Dia tanya mana? Cikgu dah nak check ada Okey. B sama dengan negatif P. Ya. Sini sakut. Asah ni. Cikgu kata dah. B ni. Lepas tu tanya negatif B kuasa 2 Kang. Negatif B kuasa 2 Kang. Dah jadi. Okey, dah apa cikgu jawab. Okey, mula-mula cikgu kata dah rumah dua tekak. Rumah dua tekak sebelahnya adalah A. Okey, rumah setekak. Dok kira guna-guna. Rumah setekak adalah B. Tak ada rumah C. Okey, cikgu agak ni awak kena clear sini yang pertama. Yang kedua asas matematik. Cikgu kata sini adalah B kuasa 2. Apa maksud B kuasa 2?
negatif P kuasa 2. Apa maksud negatif P kuasa 2? Negatif P darab negatif P. So dapat P kuasa 2. Ni cikgu congok dah. Cikgu advance sikit lah. Okey, boleh. So ni dapat P kuasa 2. Okey lagi. Ni asal sangat ni. Kita buat kan. Okey. So yang bahagian dia, bahagian fungsi ni ingat rumah dua tekad, bini dua. A, bini seorang. B, tak ada bini C. Mana-manalah nak hafal. Rumah dua tekad, rumah setekad, tak ada rumah pun boleh. Hak tu yang awak kena jelas. Ya, kadang-kadang kita pandai sebut tapi kita tak tahu nak guna dalam situasi ni. Okey, kalau situasi ni A adalah rumah dua tekad, Q lah. B adalah rumah setekad, negatif P. C adalah tidak ada rumah. Jangan baca dari depan. Okey, baca mengikut darjah yang paling tinggi. Okey, darjah yang paling tinggi ataupun darjah 2 adalah A, darjah 1 ataupun darjah kuasa 1 adalah B, yang tidak ada kuasa ataupun kuasa kosong dia adalah C. Okey. Yang ini cikgu rasa ni dia mungkin dia dah terlepas pandang sini kot. Okey, boleh agak jelas lah kat sini. Okey, bila dapat macam ni, okey, calculator. Dapat tanya je. Kalau rasa hak mana tak faham tu tanya je. Okay, so kat sini awak dapat apa sini? Awak dapat P. Okay, P merah ni cikgu nak tunjuk cara je kan. Cara bagaimana tu pergerakan dia. Kalau guna pen biru takut ni sama. Okay, so kat sini apa yang pula awak kena tahu adalah P kuasa 2 bahagi dengan 4Q sama dengan negatif 9 per 2. Nampak tak? Nampak tak? Nak buat kaedah benda ni? Sebab dua-dua pecahan ni. Nak buat kaedah apa? Nak buat kaedah apa paling senang? Darab silang ke? Macam mana darab silang? Tak boleh. Nak darab silang yang mana? Kiri kanan? Boleh juga nak buat darab silang. Ikut atas kefahaman masing-masing. Dia banyak cara nak selesaikan ni. Kalau cikgu ambil P ke ambil Q? Ambil Q lah paling senang lah. Okay, tengok cikgu ambil Q belah kiri ni. Nanti cikgu nak substitute cikgu nak masuk Q dalam ni. Sebab apa cikgu nak ambil P? Sebab P ni kuasa 2. Nanti kita akan dapat pecahan nanti kat tengah. Okay. So kat sini cikgu akan dapat P sama dengan negatif 3 per 2 bahagi pindah dapat apa? Darab. Dapat tak? Yang ini dengan sini boleh apa ni? Nampak So nak ambil P ke nak ambil Q? Kalau ambil Q pecahan, kalau ambil P tak pecahan betul. So kat sini kita ambil P sama dengan apa? Negatif 3Q. So yang ini kita ganti kedudukan ni. Boleh? Nak ambil pecahan pun boleh, tapi kebarangkalian nak salah tu tinggilah. Kecuali awak berhati-hati betul. Okay, so kat sini gantikan P dengan apa? Negatif 3Q. So kat sini negatif 3Q kuasa 2. Okay, sama dengan cikgu ambil 4Q ni pindah ke sebelah kanan negatif 9 per 2 darab dengan 4Q. Okay, yang seterusnya dapat apa ni? Dapat 2 Okay, so negatif 3 ni kuasa 2. Ingat negatif 3. Kalau rasa confused, tekanlah kalkulator. Kalau rasa confused lah cikgu, so apa guna ada mesin kira Okay, mesin kira. So kat sini dapat apa? 9Q kuasa 2. Okay, 9Q kuasa 2. Okay, sama dengan apa? Sama dengan negatif 9 kuasa 2. Negatif 9. Negatif 9 darab 2, negatif 18Q. Okay, so Q sebelah kiri, Q sebelah kanan. So bagilah Q ni. Biar adik-adik. Supaya tinggal apa? 9Q sama dengan negatif 18. Maka Q adalah
negatif 2. So sebabkan Q negatif 2 tu dia jadi nilai maksimum tu. Okey, dia jadi nilai maksimum. Okey. So kalau kat sini rasa nak buat kiri kanan pun boleh. Oh, cikgu buat tengah sini. Sepatutnya duduk kiri. Tapi tak apa, tidak ada masalah. Okey, Q cikgu dapat apa? Q dapat negatif 2 apabila nilai P sama dengan negatif 3 Q. Okey, masuk je. Okey, sebab Q kita dah dapat dah nilai dia berapa. Okey, Q kita dah dapat dah nilai dia berapa. Maka kat sini nilai P bersamaan dengan negatif 3 darab negatif 2. Maka nilai P adalah 6. Okey, nilai P adalah 6. So kita ada dua nilai, P dengan Q. Tengok dia masih lagi menggunakan kaedah perbandingan kat sini. Kalau sini nampak lah. Nampak tekan nak banding betul tak? Okey, masuk nilai. Lepas tu substitute pergantian kat sini. Lepas tu bandingkan dia. Okey, lepas tu Q dapat negatif 2 masuk je ke dalam ni. Okey, dapat 6. Okey. Okey, ni kaedah yang pertama. Okey, kaedah yang pertama. Nanti sebagai nak memahirkan awak buat kaedah yang kedua iaitu kaedah apa? Kaedah PKD hak panjang tu. Cuba buat nanti. Mula-mula semua sekali bahaginya Q, okey, dan seterusnya. Okey, kaedah yang kedua ni awak cuba buat awak cuba buat. Buat cikgu ingat nak habis sampai pukul 10 je luar ni. Okey. Nanti kita sambung balik sebab malam ni ada kerja sikit. Okey, so kaedah yang kedua cikgu nak awak buat nanti kaedah yang kedua mula-mula bagi Q, lepas tu fakturkan, samakan sebelah kiri sebelah kanan dan awak terima lah. Dan sekali awak akan dapat ni, awak buah ni. Okey, awak buah ni awak akan dapat. Okey, cuba buat kaedah yang kedua Okey, cikgu nak bagi ke soalan B. Okey, soalan B pada malam ni ia merupakan soalan yang terakhir kot. Okey, sebab sekejap je malam ni. Okey, soalan B kat sini kalau awak tengok. Dia suruh apa? Lakarkan. Syarat dia apa? X negatif 4 hingga 0. So, lakarkan lakarkan. So, daripada PKD kita tadi, ni PKD kita tadi. Okey, yang ini cikgu sanding balik cikgu nak kecil dulu. Okey, cikgu nak kecil dulu. Iaitu F X sama dengan Q per X tolak P per dengan 2Q kuasa 2 tambah 1 tolak dengan P kuasa 2 per dengan 4Q. Okay. So bila awak dapat ni, benarnya nilai dia dah gambar dah dalam bentuk ayat. Okey, nilai dia dah beritahu dah dalam bentuk ayat tak? Nilai paksi simetri apa? Negatif 3/2. So kat sini kita boleh tulis dia. Cuma nilai kat sini yang kita nak guna adalah nilai Q sahaja. Nilai Q adalah negatif 2. Okey, X kat sini. Tadi negatif 3/2. Sekarang ni dah jadi tambah 3/2. Okey, kuasa 2. Okey, nilai maksimum dia berapa? Nilai maksimum dia 11/2. So kat sini tambah dengan 11/2. Ni je yang kita nak sekarang ni. Okey, daripada kat sini, hari tu cikgu cover dah. Okey, kita ada 3 step 3 ataupun 4 step. Mesti ada sekurang-kurangnya 3 titik. Baru kita boleh sketchkan dia. Okey, titik yang pertama adalah nilai maksimum. Okey, nilai maksimum. Nilai yang duduk atas sekali. Nilai maksimum awak ambil ni Okey, so ambil kat sini. Kalau sini positif, sini akan jadi apa? 3/2. Okey, sini adalah 11/2. Nilai maksimum ni kadang-kadang nama dia adalah vertex. Okey, vertex. Okey. Ataupun titik vertex dia lah nilai tu.
Titik vertex ni sama ada minimum ataupun maksimum. Okey, yang keduanya mesti cari persilangan tu. Persilangan paksi Y. Okey, so kita cari dulu persilangan paksi Y. So persilangan paksi Y, bagaimana kita nak cari persilangan paksi Y? Siapa boleh tolong? Bagaimana nak cari persilangan pada paksi Y? Iaitu apabila fx sama dengan kosong. Betul? Okay, fx sama dengan kosong. So dapatlah persilangan pada paksi Y. Okay, bila jadi macam ni, okay, so kat sini kena hati-hati. Okay, kat sini kena berhati-hati. Okay, so negatif 2, kat sini dapat apa? Negatif sebelah per 2. So, apa tak? Boleh tak kira kat sini? Berapa boleh? Okay, so negatif akan jadi positif kan? So, kat sini adalah X tambah 3 per 2 kuasa 2 kan? Boleh kira kat sini kan? Persilangan dia berapa? Iaitu sebelah per 4. Okay. So nilai X. Ini persilangan pada paksi X lah. Okay, so nilai X berapa boleh? Dia akan jadi apa? Plus minus ni lah. Ingat tak ni? So nilai X adalah satu positif, satu lagi negatif. Nampak? Tolak dengan 3 per 2. Okay, so kat sini awak akan dapat 0.1583. Satu lagi adalah sorry. Okay, so kat sini dapat apa? Negatif 3.1583. Okay. Ni yang pertama. Okay, ni titik yang pertama. Ni titik yang kedua. Okay, titik yang ketiga apabila apa? Buat ada soalan ni kan? Kita tunggu jawapan ego je ni. Okay, so titik ketiga. Soalan balik. Okay, titik yang ketiga tadi fx sama kosong. Sekarang ni x sama dengan kosong. Okay, x sama kosong. Okay, iaitu x sama dengan kosong. Masuk je lah. Okay, x kosong. Okay. So dapat apa sini? Dapat 1. Okay, bila nak sketch macam biasalah, pakar pembaris. Yang ini pakar pembaris. Jangan sketch pakar kosong ni pakar pembaris. Cikgu guna pen lah. Pen hitam ni pakar pembaris. Cikgu dah boleh guna pakar pembaris dah ni, tak ada ruler dah ni. Okay. So kat sini apa? Fx. Okay, sini adalah fx. Okay, sini adalah apa? Sini adalah x. Okay. Yang warna hitam ni tolong pakar pembaris. Okay, pakar pembaris.
Yang seterusnya kat sini kita cari tadi, kita dapat 1. Okey, kita dapat 1. Okey, dia nilai maksimum lah. Yang seterusnya kita dapat apa? Kosong. Okey, negatif. Sini kita dapat negatif 3.1583. Okey. Kat sini tadi kita dapat 0. Sikitnya. Sini kita dapat 0.1583. Okey. 83. Kita buat dulu kita buat dulu. Kita tengok apa yang berlaku. Okey. Sini lah. Okey, hak atas ni berapa? Hak atas ni adalah dapat ni sebelah 3/2. Kenapa jadi positif? Ni adalah negatif tak? Sebab sini positif, sini akan jadi negatif. Okey, so sini adalah negatif 3/2 dengan 11/2. Okey, kita tengok sama tak apa yang kehendak soalan. So kita cek balik dengan kehendak soalan. Kehendak soalan ada syarat kosong. Okey, hak paling kecil kosong. Sedangkan kita cari ni 0.158. So hak ni tak apa, lebih tak apa, kurang tak kurang jangan. Okey, kalau cikgu kalau rasa nak sama dengan julat dia kosong, hak ni awak tak perlu buat. Ni awak tak perlu buat. Okey, yang ini awak tak perlu buat sebab ini nak start dia kosong. Okey, yang seterusnya ia nak apa? Sehingga negatif 4. Kita ada negatif 3.158. So kita kena satu lagi nilai dia. Okey, satu lagi nilai dia. Okey, satu lagi nilai dia. Kalau kat sini fx sama dengan negatif 2, x tolak dengan tambah dengan 9/2. Okey, nilai dia apabila apa? Apabila x sama dengan negatif 4. Kita nak tengok tu dulu segi. Okey, so titik ni tak boleh sebab titik ni dalam julat dia lagi. Kita nak julat yang paling ke kiri. Julat yang paling minimum. Okey, so kat sini kita dapat masuk kat sini. Silap ada saya. Okey, so kat sini cikgu ada lakukan sedikit kesilapan. So x kat sini gantikan dengan negatif 4. Okey, cuba tekan kalkulator. Okey, so awak dapat apa sini? Awak dapat negatif 7. So caranya macam biasalah. Okey, sini adalah apa? Sini adalah negatif 4. Okey, sini adalah 7. Nak buat macam ni pun boleh. Okey, nak buat macam ni pun boleh. Atau awak nak buat dah bentuk titik pun boleh. Okey, nak buat bentuk titik pun boleh. Katakan sini awak nak buat dah bentuk titik. Negatif 4 dengan negatif 7. Sebab syaratnya, okey, sebab syaratnya adalah julat domain dia adalah negatif 4. Okey, x sehingga 0. So hak ni lah. Hak ni yang paling minimum, paling maksimum. Tapi kalau nak buat lebih tidak ada masalah. Jangan buat kurang sahaja. Okey, kurang sahaja jangan buat. Lebih tidak ada masalah. So domain dia adalah negatif 4 hingga 0. Domain bermaksud paksi x lah yang ada hubungan. Okey, so untuk hari ni kita done 2 soalan sahaja dahulu. Ada soalan nak tanya cikgu? Okey, cuma nanti cuba buat kaedah yang kedua kaedah yang kedua PKD ni. Okey, PKD kaedah yang kedua. Okey, cikgu rasa sampai kat sini saja dahulu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam, terima kasih Terima kasih cikgu. Thank you, cikgu.